Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, juzuk yang ke-18. Sambungan kita pada kali ini bermula ayat 31. Bermula ayat 31, berakhir pada ayat 43, insya-Allah. Para pelajar sekalian, kita baca beberapa ayat sebelum kita pergi kepada huraian dan penjelasan. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surat 717. Ayat 31, muka surat 717. Baca ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. Balik kita kepada perbincangan ayat 31. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Apa dia cerita umat yang lain pula ni? Tengok para pelajar sekalian, nota di bawah 1073. Yakni kaum 'Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam, menurut tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Para jemaah sekalian, kita dari sudut munasabah
Dipanggil munasabatul ayat, susunan ayat ini. Dalam ayat yang lepas, dalam siri yang lepas kita telah belajar tentang ayat 23. Ayat 23 yang lepas, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita takdzib, pendustaan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kita dengar dah dalam siri yang lepas, bermula ayat 23, pendustaan yang dibuat oleh siapa? Oleh kaum Nabi Nuh. Dan apa yang telah menimpa ke atas mereka, azab tenggelam dalam air. Maka kisah tersebut menjadi pengajaran besar kepada golongan yang datang selepas itu supaya mengambil iktibar dan peringatan. Siapa dia melalui jalan yang sama oleh kaum Nuh, bermakna mereka hendaklah bersedia untuk dibinasakan. Sebagaimana orang dulu telah binasa. Kan? Maka bila kamu kerah kepala, kamu ikut jejak langkah orang yang dulu, maka kamu akan binasa. Allah SWT bawa kepada kita pada kali ini supaya kita beringat dan berhati-hati. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami jadikan sesudah mereka. Maknanya Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan beberapa puluh orang yang ada di atas bahtera, mereka lah yang menyambung balik zuriat keturunan manusia di atas muka bumi. Timbul lagi kumpulan yang baru pula. Siapa dia? Qarnan akharin. Umat yang lain. Maka dalam ayat ini, pengarang kita, kitab pimpinan pilih kaum Ad. Kaum Ad. Iaitulah kaum Nabi Hud alaihissalam. Ada yang mengatakan maksud dia kaum Samud. Ad, Samud, qarnan akharin. Kaum Samud iaitulah kaum Nabi Saleh, kan? Ad, kaum Nabi Hud. Tuan-tuan dan puan-puan, ana rasa para pelajar boleh mengingati dah orang yang istiqamah dengan pengajian kita ni. Masuk je surah lain, sekejap akan keluar balik Ad, Samud, kan? Ad, Samud. Ana dah beritahu banyak kali kepada para pelajar di antara rahsia kenapa mereka golongan ini yang disebut-sebut, sebab ayat Quran ini turun kepada Quraisy. Quraisy ni kerja dia pergi ke mana? Pergi ke Rihlatus Syita'i was Saif, Syam, Yaman. Pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Bila pergi Syam, dia akan lalu ikut kaum Diyar Samud di Madain Saleh. Bila pergi ke Yaman, dia akan lalu kepada kaum Ad. Artinya peringatan itu sentiasa diberi untuk pengajaran, untuk peringatan, supaya setiap orang dia tahu apa bidang tugas dia. Dia tahu apa yang boleh menyelamatkan dia dan boleh membinasakannya. Tapi apa boleh buat? Mereka lalu je kat situ. Mereka tengok dengan mata je, tidak tengok dengan ainul basirah, tidak tengok dengan mata hati. Jadi kita juga para jemaah sekalian, kita kena jangan ulangi balik kesilapan yang dilakukan oleh orang dulu, iaitulah tidak tengok dengan mata hati. Tak tengok dengan mata hati, maka begitulah keadaannya. Allahul musta'an. Baik, bila berlalunya kaum, timbul pula kaum yang lain. Allah kata apa? Tengok ayat 32.
فأرسلنا فيهم رسولا منهم. Lalu kami mengutuskan kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Allah Ta'ala tak hantar mari rasul yang asing. Tak hantar mari makhluk lain. Tidak hantar mari malaikat walaupun dicabar oleh puak-puak kafir. Kan dalam seri yang lepas, kita juga telah bincang tentang manusia zaman dulu, dia tahu ada malaikat. Ada orang tanya macam mana mereka tahu ada malaikat, sedangkan mereka tak tengok pun. Kita kata wallahu alam, sebab al-umam sabiqah, umat-umat yang terdahulu, mereka juga telah diutuskan kepada mereka rasul-rasul. Setiap rasul itu menerima wahyu dari Allah melalui malaikat. Maka boleh jadi puak-puak kafir ni dia dengar cerita, malaikat datang, malaikat bawa wahyu, malaikat bawa azab, malaikat gini-gini, yang akhirnya masuk dalam kepala mereka daripada kisah-kisah yang didengari adanya malaikat. Maka untuk tak nak menerima dakwah nabi mereka, dicabarnya supaya dibawa malaikat. Wallahu alam. Jadi kita hari ni pun jangan duduk main cerita macam ni jugalah. Bila kita tak puas hati dengan orang, kita suruh malaikat juga datang, kan? Tak puas hati dengan orang ni, kita minta orang ni. Akhir sekali, begitulah keadaan silih berganti manusia ni duduk dalam keadaan tak puas hati. Mana ada nak puas hati setiap orang? Tak mungkin. Baik. Maka siapakah di sini rasul yang dianggap di sini? Tadi telah kita bincangkan sama ada kaum Nabi Saleh ataupun Nabi Hud. Ada sebagian ulama kata dua-dualah. Dua-dua, yakni sya'na wa thumma ansha'na ba'dahum qarnan akhar, yakni Adan. Kalau kaum Ad, Nabi dia Hud. Ataupun kaum Samud, Nabi dia Saleh. Baik, apa peranan, apa kerja Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam ini? Apa dia kata? Tengok para pelajar. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam ini je dakwah dia. Dengan berfirman melalui Rasul itu, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi-Nabi supaya berkata, U'budullah, sembahlah kamu semua akan Allah. Malakum min ilahin ghairu, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain dari Allah. Maknanya tak ada Tuhan. Tuhan yang berhak disembah. Kalau kata tak ada Tuhan langsung, tak kena juga, sebab puak dia kata dia ada Tuhan. Kita kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang sebenar lain daripada Allah Azza wa Jalla. Afala tattaqun. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepada Allah? Mu tak nakkah jadi orang yang baik? Kan? Allah kata, aku hantar mari rasul pun bukan orang lain, bukan makhluk asing, bukan bangsa lain. Aku hantar mari rasul dari kalangan kamu sendiri. Supaya apa? Untuk memudahkan urusan. Mudah kerja nak buat, tak payah cari penterjemah, tak payah cari juru bahasa. Kan? Ni kita dengar ceramah ni pun, orang yang cari penterjemah pula bahasa Kelantan, walau hanya taklah pelik sangat dah, kan? Anda rasa kita boleh faham dah lah. Cuma mungkin sepatah dua kalimah-kalimah dalam bentuk gurauan itu yang tidak dipahami. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pilih nabi-nabi, rasul-rasul itu dari kalangan mereka. Rasulan minhum. Ai min jinsikum. Yang kamu tahu keturunan dia, kamu kenal dia, kamu tahu bahasa dia. Tapi nabi kita ni tak tahu bahasa Arab. Kita kata ini nabi kita khas. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia rahmatan lil alamin. Jadi lugah alam yang menyatukan manusia ni lugah apa? Al-Quran.
boleh dibaca oleh Jepun, boleh baca, orang putih baca, orang hitam baca. Masing-masing dapat memahami, kita kata alhamdulillah. Akhir ayat Tuhan kata, afala tattaqun, adakah kamu tidak mahu bertakwa? Kamu tak takut ke seksa Allah Ta'ala kalau kamu lakukan syirik? Kalau takut, tinggalkanlah sembah berhala itu, kembalilah kepada Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 33. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. Tanda. Tuan-tuan, ayat 33 ini ciri-ciri, sifat-sifat bangsawan, ketua-ketua masyarakat zaman dulu. Ketua yang berlawan dengan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, ini sifat dia. Tanda. Ada 3 sifat dalam ayat ini. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru. Dan bagi menolak seruan Nabi-Nabi alaihimussalam itu, al-mala' ni mana ketua-ketua dari kaumnya yang kafir serta mendustakan pertemuan hari akhirat. Wa atrafnahum fil hayatid dunya, dan kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Ini sifat, ciri-ciri bos-bos penentang Nabi. 3 sifat. Dalam bahasa Arab dan bahasa Quran dipanggil al-mala'. Al-mala' ni ketua-ketua kaum yang lawan Nabi. Zaman kita ni pun ada sahabat-sahabat kita guna kalimah al-mala'. Ni geng al-mala'. Kita kata sepatutnya jangan gunalah, sebab dalam Quran kalau kata al-mala' ini puak-puak pembesar-pembesar yang duk lawan Nabi. Kita gunalah orang-orang tua kepada kalangan kita ke, tak usah guna al-mala' kan. Dia ada kalanya penggunaan ayat itu tidak berapa selesa dengan kalau kita baca dalam tafsir al-mala', qala al-mala'u. Tak ada dalam Quran ni al-mala'u kecuali orang yang menentang Nabi alaihimussalatu wassalam. Ada sahabat-sahabat kita yang duk nyanyi lajnah al-mala' tu kena semak balik lah kan. Baik. Dalam ayat ini Allah gambar kepada kita 3 sifat al-mala'. Yang pertama, tanda tuan-tuan. Wa qala al-mala'u min qaumihi allazina kafaru. Sifat mereka yang pertama kufur, kafir terhadap pencipta, kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. 1. Yang kedua, wa kazzabu biliqa'il akhirah. Sifat yang kedua, mereka mendustakan akhirat. Takzibun bil ba'si, engkar bangkit semula. Tidak percaya kepada adanya hari akhirat, dibangkit semula, adanya pembalasan. Sifat yang ketiga, wa atrafnahum fil hayatid dunya. Golongan ini biasanya dia panggil inrimasun, orang yang mewah hidup mereka. Kita tengok zaman Nabi, ketua-ketua yang menentang Nabi, di antaranya pak cik dia Abu Lahab, mewah, toke besar. Abu Jahal, big boss. Ana Pak Abu. Maknanya yang penting mereka ni atrafnahum, mereka hidup dalam keadaan mewah. Jadi 3 sifat ini, kafir, pendusta, mewah, maka berlakulah kesombongan yang melampau. Apa dia kata? Apa dia kata kepada Nabi alaihi wassalam? Ma hadza illa basyarum mislukum. Allah, sombongnya awak. Mereka berkata sesama sendiri,
orang-orang ini, siapa dia orang ini? Nabi mereka itulah, sama ada Nabi Saleh ke, Nabi Hud ke, ataupun zaman kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kan? Dia kata apa? Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Mana lebih dia? Dia orang juga. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Ia makan dari apa yang kamu makan. Kamu makan roti, makan tamar, makan kurma, makan zabib, makan sama juga. Makan zaitun. Wa yashrabu mimma tashrabun. Dan meminum dari apa yang kamu minum. Apa yang peliknya? Apa yang dia lebihnya? Minum sama minum, makan sama makan. Bahkan dia perli pula dalam ayat lain. Yamshuna fil aswaq, duk berjalan kat pasar. Ini tuduhan-tuduhan nak menafikan kenabian seorang nabi dengan sifat manusia. Memang Allah Ta'ala sebut, min anfusikum, aku hantar mari rasul dari kalangan kamu. Dah apa pula mana ada kalangan manusia? Jadi kalau ada manusia yang tak nak jadi manusia, seperti berlaku kepada sebahagian ahli ibadat, kan? Ahli ibadat yang tak dengar ni, mereka tak makan daging lah, mereka tak makan tu, mereka tak kahwin. Kita kata itu rusak fitrah. Allah jadikan manusia fitrah, dia makan, minum, berkahwin, kan? Tapi mereka ni tak ada. Maka bila tak ada, lari daripada fitrah, jadi peliklah hidup dia. Baik. Dia kata lagi kepada pengikut dia. Siapa dia kata? Al-Malak. Geng-geng Al-Malak, pembesar-pembesar, puak-puak VIP, duk kata ke orang kampung dia, wala in ata'tum basharam mislakum innakum idzal la khasirun. Dan demi sesungguhnya, jika kamu taati manusia yang seperti kamu, dia manusia, kita manusia, kalau kita ikut dia, tentulah kamu dengan membuat demikian menjadi orang yang rugi. Sebab apa rugi? Tanda tuan-tuan. Dia tahu Nabi itu betul. Kan? Dalam dhamir dia boleh kesan. Tapi dia kata kalau kita ikut dia, la khasirun, kita jadi orang rugi. Apa yang rugi? Tengok, ahli tafsir kata, qala Ibnu Jarir, ai idzan lamaghbununa huzuzakum. Kalau kamu ikut dia, bermakna kamu jadi pengikut, bukan lagi jadi ketua. Itu ya punca. Takut hilang kedudukan. Takut hilang pangkat dan jawatan. Habis, jangan ikut. Kita ikut, kita jadi matbu', bukan lagi tabi'. Kita akan jadi pengikut, bukan jadi ketua. Ini baru Allah Ta'ala dedahkan rahsia. Punca manusia tak mau ikut Nabi ni kerana takut hilang kedudukan. Tercampak dia punya kursi pangkat. Jadi orang tak hormat lagi kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab. Orang pergi hormat ke Nabi SAW. Sama juga bila Nabi tiba di Madinah. Tanda tuan-tuan. Waktu Nabi kita SAW tiba di Madinah, muncul satu kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga, nama dia munafiqin. Munafik tak ada di Mekah. Buat apa nak jadi munafik? Buat kena tampar ke Abu Jahal? Cari penyakit kita. Bila sampai di Madinah, negara sudah, umat Islam sudah ada daulah, sudah ada negara, maka ketika itulah munculnya munafik yang muzabzab. Pagi duduk depan Nabi, tengah hari duduk Abu Jahal, duduk dengan kumpulan kafir. Sebab mencari peluang dan ruang, tak mau kerugian. Waktu ada jumpa Nabi, dia boleh projek daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia pergi cari Yahudi pula, maka timbullah kumpulan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, yang asalnya dialah calon bakal
akan ditabalkan menjadi ketua orang-orang di Madinah. Bila Nabi sampai, hilang jawatan ini tadi. Innakum idzal la khasirun, kamu akan rugi. Jadi dia tak mau rugi, dia jadi manusia yang dua alam. Ada sekali dia jumpa Nabi, sekali dia jumpa dengan geng-geng lain. Allahu Akbar. Baiklah. Kita tengok lagi kerana puak-puak kafir ni apa jadi. Ayat 35. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Patut ke ia menjanjikan kamu? Dia duduk marahlah, duduk. Engkau orang tak percaya, begitulah. Patut ke Nabi itu menjanjikan kamu bahawa sesungguhnya apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang, kamu akan dikeluarkan dari kubur hidup semula? Apa punya cakap ini? Kan? Jadi mana ada orang yang dah pergi kubur tok nenek kita tak pernah balik-balik pun, tak bangkit-bangkit. Ini apa punya orang cakap pelik? Dia cuba nak attack supaya orang ramai, orang kampung tidak ikut dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam dengan cara main logik macam ni, logik akal. Mana ada orang pergi mati lamor. Tok nenek kita dulu mati, tok ayah kita mati, tak pernah bangkit pun, tak bangun-bangun dari kubur. Ini permainan yang dipanggil dalam bahasa kita mengaji, dia panggil syubhat. Syubhat ni maknanya keraguan, kesamaran yang ditimbulkan oleh puak-puak kafir. Bukan setakat tu, dia pula kata apa? Hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhat. Hayhat ni dalam bahasa Arab kata ba'idun jiddan. Jauh benar tu. Tak mungkin. Tak logik. Apa yang dikata oleh Nabi tu, apa yang dijanjikan kepada kamu itu, mana ada. Itu ialah kerah kepala. Kata orang kerah kepala, kerah keng. Tak. Allahu Akbar. Hayhat. Hayhat dengan mana ba'udah. Jauh sekali. Kita pun boleh juga, contohnya kalau orang kata kat kita, awak ni gini kan, tapi kita langsung tak terfikir benda, kita kata hayhat. Hayhat maknanya tak mungkin berlaku. Jadi bagi dia puak kafir, bila dia kata hayhat dengan makna impossible lah, maknanya orang panggil jauh sangat lah benda ni kan. Baiklah, dia masih lagi menggunakan hujah dia. Hujah tak mahu terima dakwah Nabi. Apa dia kata? In hiya illa hayatuna dunya. Hayatuna dunya namutu wa nahya. Wa ma nahnu bimab'usin. Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ni. Bagi dia tidak ada hayah yang kedua. Hayah yang kedua lepas pada mati, no, tidak ada. Kita hidup atas dunia sekarang. Kalau tak kaya di sini, kalau tak senang di sini, tak ada lagi lah kesenangan. Maka kita kena pulung betul-betul lah. Kena kerja kuat, kena bisnes kuat, kan? Untuk apa? Senang atas dunia. Sebab bagi dia tak ada. Bagi kita orang Islam, kita kena bekerja, kita kena berusaha, tapi kita letak usaha kita tu di bawah skop rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya setakat mana Tuhan rezeki kita dapat. Bila tak dapat, kita satu lagi alam yang kita tunggu, iaitulah alam akhirat. Tak senang di dunia, insya-Allah kita akan senang di akhirat. Berapa ramai orang hidup atas dunia ni susah, terhad dia punya hidup dia,
tapi Masya Allah, Tabarakallah, mereka merupakan orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah tentu di akhirat esok mereka akan duduk dalam kedudukan yang tinggi, insya-Allah. Baik, puak kafir kata apa? Tak ada. Tak ada hidup dua kali. Hidup sekali ni je. Dia punya sombong. Kita mati dan kita hidup silih berganti, tak ada, dia kata. Namutu wa nahya, tidak ada. Wa ma nahnu bimab'usin, dan tiadalah kita akan dibangkitkan hidup semula. Itu dia panggil nafi puak kafir ni. Yang penting mereka tak terima. Tengok nota di bawah. Golongan kafir yang tidak percayakan kebangkitan pada hari akhirat itu mengatakan bahawa kehidupan manusia hanyalah dalam dunia ini semata-mata. Manusia yang mati akan digantikan oleh manusia yang baru lahir. Hak mati-mati, habislah cerita dia. Demikianlah seterusnya silih berganti. Yang mati tidak akan dibangkitkan lagi. Hak mati tak akan bangun semula. Maknanya jelaslah kepada kita, kumpulan kafir ini tidak percaya kepada bangkit semula. Baik. Bila dia panggil dalam bahasa kita mengaji ilmu usul ni, dia kata ta'silul masalah. Mana asas kepada masalah, base tapak dia punya pegangan, mati-mati. Tak ada bangkit semula, tak ada hidup semula, tak ada kebangkitan, tidak ada akhirat. Sebab itu kalau nak senang, senang sekarang. Nak mewah, mewah sekarang. Lepas pada ni tidak ada. Baiklah. Masih lagi mereka membuat tuduhan kepada Nabi Hud. In huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Tiadalah dia. Siapa dia? Dalam tafsir ini kata Nabi Hud. Ada kata Saleh, yang pentingnya Nabi. Tidak adalah dia, Nabi Hud itu, selain dari seorang laki-laki yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah, dan kami tidak akan beriman kepadanya. Tak payah ikut. Ini orang tak betul jalan. Kan dia tuduh macam-macam dah. Nabi Nuh tu gila lah, jinnatun. Ini orang tak betul ni, cakap benda tak ada fakta. Mana ada orang mati hidup balik? Tak ada. Berlawan. Jadi para jemaah sekalian, Nabi-Nabi ni bila dia berlawan, kemuncak penentangan kaum dia kepada Nabi bermakna saat kemenangan sudah hampir. Kita letak situ. Apabila kemuncak penentangan itu dahsyat, kita mengatakan sa'atun nasri, pertolongan Allah Ta'ala sudah hampir. Maka Nabi alaihi wassalatu wassalam pun berdoa. Dalam hadis Nabi kata apa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi itu ada doa yang mustajab. Nabi Nuh doa, tenggelam habis kaum dia. Sekarang ni kita tengok pada doa Nabi Hud pula. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Nabi Allah Hud berdoa dengan berkata, unsurni, ya Allah, ya Tuhanku, belalah akan daku. Berilah pertolongan aku menghadapi kaum yang zalim, yang tak mau beriman ini. Kaum yang kerah kepala tak mau beriman ini, berilah pertolongan. Kerana mereka telah mendustakan dakwahku. Jadi para pelajar, seringkali kita tadabbur ayat-ayat doa Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi dia tak doa awal-awal. Dia dakwah orang engkar, ya Rabbi binasallah. Doa Nabi ni setelah tertutup pintu. Ataupun mereka mendapat wahyu bahawa kaum dia tak akan beriman lagi. Sebagaimana telah kita tadabbur dalam kisah Nabi Nuh dalam siri yang lepas. Bila Nabi Nuh dapat maklumat bahawa orang yang beriman itu je lah, yang lain kafir. Barulah Nabi Nuh kita setelah berdakwah 950 tahun,
Barulah Nabi Nuh AS berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Hud sama. Bila mereka lawan menentang, maknanya pintu dakwah untuk mendakwahkan mereka sudah tertutup. Maklumat yang mereka terima, gombolan ini tak akan beriman lagi. Ketika itulah Nabi Hud berdoa, Rabbin surni alal qawal bima kadzabun. Tolong aku. Tuan-tuan dan puan-puan, doa Nabi mustajab. Bila Nabi berdoa, Allah jawab, qala amma qalil. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Allahu Akbar. Allah berfirman, Hud, kan, ataupun Saleh, atau mana-mana Nabi, dalam sedikit masa lagi, tunggu kejap, sanu'azzibuhum qariban, kami akan azab mereka. Kami akan tipu akan kata mereka azab. Mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Sesal buat apa? Apa yang nak disesalkan lagi? Mereka sudah kena ditipu azab. Sesal pun tak guna dah. Allahu Akbar. Kita kata Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah tempat kita minta tolong. Apa jadi? Tengok ayat. Fa'akhadhathumus sayhatu bilhaq. Faja'alnahum ghusaa'a. Faja'alnahum ghusaa'a fabu'dan lilqaumiz zalimin. Habis. Akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi. Pom, bunyi suara. Bisayhatin, dengan tempikan para malaikat. Bil haqqi, dengan benar lagi adil. Tengok nota di bawah. Yakni kebinasaan yang telah dijanjikan itu telah berlaku dengan tepat, benar lagi adil disebabkan kekufuran mereka. Bil haqqi ay bil amri thabit minal azab. Maknanya Allah Ta'ala ada janji. Kamu lawan, kamu engkar, kamu degil, azab. Tak dengar juga, lawan juga, sampailah masa. Allah katakan fa'akhadhathumus sayhatu bil haqq. Janji kami benar, berlakunya tempikan gempa, menggempa, suara yang menggempakan bumi dengan benar lagi adil. Faja'alnahum ghusaa, lalu kami jadikan mereka sebagai sampah sarap yang dihanyutkan oleh banjir, macam buih bergelimpangan. Fabu'dan lil qaumiz zalimin. Allahu Akbar. Maka kebinasaanlah kesudahannya bagi kaum yang zalim. Puak-puak zalim itu binasa, hancur lebu abidah. Allahul Musta'an. Baik, habislah kaum Hud, kan? Kaum Ad menentang Nabi Hud, habis. Ayat 42, sambung sikit lagi. Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat-umat yang lain. Allahul Musta'an. Mari pula umat lain. Kata Syekh Qurtubi, wa fil kalami fakazzabu anbiya'ahum fa'ahlakna. Bila mereka dustakan nabi-nabi mereka, kami binasakan. Bila mereka binasa, datang pula umat yang lain. Begitulah. Mati kumpulan itu, bangkit pula yang lain, datang pula nabi lain, berdakwah, menentang, lawan, binasalah mereka. Thumma ansha'na qurunan akharin. Ada kata di sini kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Wallahu a'lam.
ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Sesuatu umat itu tidak akan dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan, dan mereka pula tidak dapat melambatkannya. Apa dia? Tengok nota di bawah kata, yakni mana-mana umat yang telah ditetapkan kebinasaannya disebabkan keingkarannya, tidak dapat mereka mendahului masa kebinasaan itu. Nak awal pun tak boleh, nak tangguh pun tak boleh, dan tidak dapat pula melambatkannya. Jadi masa tempoh sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itulah takdir Allah Azza wa Jalla berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Dan umat yang kemudian ini pun, kalau mereka syirik, kufur, zalim, mereka juga akan dibinasakan. Kita jangan sedap hati duk bincang tentang umat tu umat ni. Kita umat kita ni, umat Melayu ni. Kalau kita juga lara jauh daripada Allah, tak ikut syariat Allah Ta'ala, beginilah keadaan kita. Dalam hadis, Nabi SAW beritahu kepada muhajirin 5 perkara yang akan dibalakan. Jadi apabila pemimpin kamu memilih-milih, ayat Quran yang dia setuju dia pakai, yang tak setuju dia tak pakai. Dalam bab solat kita setuju, bab zakat setuju, nikah kahwin boleh, tapi dalam bab pentadbiran, dalam bab undang-undang tak boleh, kena pakai lukrek. Masa lagi memilih-milih kan, maka ketika itu kata Nabi SAW, Allah Ta'ala jadikan ba'suhum bainahum, berlakunya perbalahan sama sendiri. Hari ini kita berkelahi tak habis-habis. Sama-sama orang Islam kadang-kadang benci membenci, menyayangi orang kafir lebih daripada orang Islam sendiri. Allahul Musta'an. Kita kata inilah bala. Baiklah para jemaah sekalian, kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala kata, summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kan? Setelah binasa kumpulan itu, mari kumpulan lain pula. Yakni setelah selesai daripada kisah Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala bawa kepada kita kisah Rasul yang lain. Jadi kisah-kisah ini, annama asaba qaum Nuh, menjadi pengajaran kepada kita apa yang telah terjadi kepada kaum Nabi Nuh, ia juga akan terjadi kepada kamu. Puak-puak kafir Mekah. Mana ada kafir Mekah lagi, Ustaz? Sekarang ni sudah di Mekah sudah tidak ada kafir. Kafir lain lah seluruh dunia. Mana kafir Mekah tu, Quraisy tu waktu zaman Nabi. Setelah semuanya masuk Islam, maka mana-mana orang kafir, kita kena mengambil pengajaran daripada kebinasaan orang-orang yang terdahulu. Orang dahulu binasa, kita ni jangan duk fikir tak binasa. Maka kebinasaan itu bukan sudfah. Orang dalam bahasa Arab kata, bukan sudfah maknanya bukan jadi begitu je. Walakinnahu sunnatullah fil mukadzibin. Kebinasaan itu adalah ketetapan Allah Ta'ala ke atas orang-orang yang mendustakan rasul-rasul mereka. Karena itu Allah Ta'ala tak sebut kurun mana. Allah kata qurunan akharin. Semua kurun, semua generasi, semua jil yang mendustakan Rasul akan jadi. Habis zaman kita ni Rasul sudah wafat, Nabi SAW sudah wafat, tapi Qurannya ada, sunnahnya ada. Siapa yang lawan Quran, lawan dengan sunnah, mereka juga akan binasa. Itu maksudnya. Baik. Akhirnya Allah bagi penutup perbincangan kita, ayat 43, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, bahawa setiap masa itu ada tempoh. Maka kita yang duduk atas jalan kebenaran ni kena sabarlah. Kadang-kadang tempoh tu bukan sekejap, berpuluh tahun. Kan? Di antara Nabi Musa dengan Fir'aun, berapa lama istibdad Fir'aun memperhambakan Bani Israel, sehinggalah Nabi Musa menyelamatkan mereka daripada Fir'aun, sehingga Fir'aun tenggelam dalam laut. Maknanya seorang-seorang Nabi lama masa. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW, tempoh dia pendek. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pun wafat
umur dia 63 tahun. Dakwah dia 23 tahun, takkanlah pula nak cukup 100 tahun baru mati Abu Jahal. Jadi masa pendek. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni masa dia pendek. Tapi kita tengoklah kadang-kadang satu-satu seorang-seorang diktator nak boleh kehilang atas dunia ini berpuluh tahun dia mereka. Ada yang 30 tahun, ada yang 20, ada yang 40 tahun jadi diktator. Sehingga rakyat rasa jemu. Bila tukar orang ni, kita rasa kita aman. Rupanya Masya Allah, cuba tengoklah kajian kita kepada apa yang berlaku di Iraq. Zaman Saddam Hussein dulu orang pakat marah dia, kata macam-macam. Bila Saddam Hussein pergi, lagi dahsyat. Samalah dalam negara-negara lain pun sama juga. Jadi kalau kita duduk dalam keamanan, kedamaian, usahlah nak ubah-ubah, tukar-tukar revolusi sana, revolusi sini, belum tentu yang datang itu lebih baik. Ini sehari dua ni kita tengok serangan kepada tanah haram Mekah, Madinah. Sama ada diserang oleh pengikut-pengikut Syiah. Syiah Rafidah ni memang Syiah kumpulan yang sangat benci kepada Ahlus Sunnah, lebih-lebih lagi kepada tanah haram. Dia geram sangat, dia nak ambil tanah haram tu. Pokok Syiah ni pemuja kubur, pemuja gambar-gambar, benda-benda. Tengok sekarang duk buat patung tempat puak dia tu. Duk mandi dengan bunga kepada tokoh-tokoh yang dia buat. Jadi kumpulan Syiah ni, kumpulan yang suka attack tanah haram. Ana daripada ikuti perkembangan ni daripada tahun 80-an lagi. 1980 lebih dulu, waktu puak-puak Syiah buat demonstrasi di Mekah. Waktu tu saya ada di Mekah. Alhamdulillah, ana ada di sana. Kita sempat juga pergi belajar di Masjid Haram Mekah. Tengok dia punya demonstrasi berdarah sampai mati orang. Kianak pokok dia ni. Jadi maknanya dia setiap tahun dia bawa syiar Allahu Akbar. Mati yang mereka, mati Israel, tapi sebenarnya mati pun dia kan. Yang pentingnya dia nak kianak. Jadi bila berita tentang tanah haram ni di-attack oleh puak-puak ni, dan satu lagi kumpulan yang di-attack tanah haram ini, dia panggil puak-puak teori konspirasi ni. Konspirasi ni pun bahaya juga. Kadang-kadang kita menyebarkan fitnah. Contohnya di tanah haram sekarang ni sudah tidak ada azan lagi ke? Di tanah haram sekarang ni sudah bebas orang nak bawa laki-laki perempuan nak pergi berzina adalah hotel dekat Mekah, dekat Madinah. Kita kata ini tuduhan-tuduhan jahat. Jangan busukkan mulut kita dengan perkara-perkara yang tidak ada kebenarannya. Janganlah. Jadi baiklah kita para jemaah sekalian. Semua pemerintah atas dunia ni akan bertukar ganti. Tapi ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala yang tentukan bila orang ni naik, bila orang ni turun. Kita sebagai seorang Muslim, jaga lidah kita daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak baik. Jaga tangan kita daripada menulis perkara-perkara yang tidak benar. Sebab zaman kita hari ini berat, tuan-tuan. Sekali kita buat pembohongan, tuduhan jahat kepada mana-mana pihak, berpuluh ribu orang tengok. Tablughu bihal afaq, sampai ke pelosok dunia kejahatan yang kita buat. Jadi para pendakwah nak buat satu-satu kenyataan, berhati-hati. Nak tulis satu-satu kenyataan, buat tuduhan, berhati-hati. Biar ada fakta, biar ada maklumat yang jelas. Sebab berat kita di akhirat esok. Orang percaya, ini ustaz cakap, tapi sebenarnya itu adalah satu fitnah tuduhan. Baiklah para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala akhiri setiap umat itu akan binasa apabila sampai tempohnya. Kita pun kalau kita tak puas hati dengan mana-mana kumpulan, mereka juga akan bertukar apabila sampai tempohnya. Jadi bersabar-sabarlah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah muwalli alaina khiyarana. Ya Allah, lantiklah pemimpin kami orang yang baik. Di samping itu kita mengislahkan diri kita juga menjadi orang yang baik. Jangan kita harap orang yang baik kita tak baik. Ya, macam-macam teori sekarang ni kan. Kalau anak tak baik menyebabkan mak bapak tu tak baik tu, Tuhan tak terima taubat. Ini pun satu teori yang tidak baik. Untuk kita nak muhasabahlah, tapi jangan buat tuduhan kepada orang yang menyebabkan semua orang pandang serong kepada keluarga masing-masing. Kita kata anak Nabi Nuh pun tak dengar kata.
Kan? Isteri Nabi Nuh juga berona, kacau. Tapi semua itu dimuhasabahkan. Tapi jangan tuduh pada orang. Jangan buat tuduhan kepada orang. Berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung lagi kisah Rasul yang lain pula dalam ayat 44 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.